Malam tu, selepas selesai solat Isya, aku duduk di hadapan seorang pesakit bernama Khadijah. Wajahnya nampak tenang tapi mata menyimpan letih yang panjang. Nafasnya pendek seolah menanggung sesuatu yang berat. Beginilah biasanya setiap sesi rawatan bermula dengan adab, tenang dan mendengar. Sebagai perawat ruqyah, aku tidak terus membaca ayat atau memegang pesakit. Aku tahu setiap rawatan mesti bermula dengan diagnosis, bukan meneka, bukan menghukum. Dan di sinilah langkah pertama bermula. Langkah pertama, menilai tanda dan simptom. Aku memerhati wajah Khadijah. Tangannya menggigil halus dan dia sesekali menunduk, seperti menahan sesuatu di dada. Hindakau aku bertanya dengan lembut. Ceritakan pada saya, apa yang membuatkan puan rasa tak sihat kebelakangan ini? Dia mula berkongsi. Sukar tidur, sering mimpi ular, kadang terasa panas di kepala, dada menekan bila dengar ayat Quran. Aku hanya mendengar, mencatat dan sesekali menyoal untuk pastikan setiap butiran jelas. Inilah langkah pertama dalam diagnosis. Mengumpul tanda-tanda zahir dan batin, membezakan antara sakit badan, tekanan jiwa dan gangguan gaib. Kita tidak boleh hanya melihat satu tanda lalu membuat keputusan, kerana kadang-kadang jiwa yang terluka juga boleh membuat badan bertindak seperti dirasuk. Iangskan menelusuri kisah dan latar, backstory. Selepas semua tanda dicatat, aku bertanya dengan berhati-hati. Sejak bila puan mula rasa begini? Dia diam sebentar. Selepas balik dari majlis pertunangan adik saya 2 bulan lepas. Dari situ cerita pun terbuka tentang perasaan kecewa, cemburu yang disembunyikan, pujian orang ramai dan beberapa hari selepas itu tubuhnya mula lemah dan fikiran menjadi kelam. Aku makin nampak gambaran. Mungkin ada unsur ain atau hasad, tapi aku tidak tergesa membuat keputusan. Diagnosis ruqyah bukan sekadar mencari gangguan, tetapi menyelami akar sebab yang Allah izinkan berlaku. Jadi aku teruskan dengan beberapa soalan tambahan tentang mimpinya, perubahan emosi, dan sama ada barang pelik dijumpai di rumah. Tiada barang pelik, tapi mimpi yang sama berulang. Ular hitam memerhati dari jauh. Aku tahu, kisah sebegini perlu ditapis dengan ilmu, bukan dengan emosi. Aku catat semuanya dengan tenang. Langkah ketiga, ujian reaksi, testing phase. Apabila maklumat mencukupi, barulah aku masuk ke fasa ujian. Aku niat dalam hati, Ya Allah, jika benar ini ujian daripadamu dalam bentuk gangguan, tunjukkan dengan izin-Mu. Aku mulakan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti ayat ruqyah dari Al-Baqarah, Al-A'raf dan Yunus. Belum sampai separuh bacaan, Khadijah mula menggenggam tangannya kuat. Air matanya mengalir, tubuhnya bergetar. Aku teruskan bacaan dengan tenang, tidak terkejut, tidak tergesa. Inilah ujian tindak balas rohani, bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menyingkap kebenaran. Setiap reaksi yang keluar bukan bukti kerasukan, tetapi isyarat bahawa ada sesuatu yang tidak selari di dalam diri, antara jasad, roh dan emosi. Kadang pesakit tidak bereaksi langsung. Itu pun tanda bahawa mungkin asalnya dari nafs, tekanan jiwa atau keletihan rohani. Kerana bukan semua sakit datang dari luar, banyak juga datang dari dalam. Di langkah keempat, menilai dan menyimpulkan. Setelah bacaan selesai, aku bertanya, apa yang puan rasa sepanjang bacaan tadi? Khadijah menjawab, tadi dada rasa berat, tapi sekarang lapang sikit. Tapi saya tak tahu kenapa saya menangis. Aku senyum, tak apa. Air mata itu juga satu tanda pembersihan. Mungkin bukan jin yang keluar, tapi beban jiwa yang Allah izinkan terangkat. Aku simpulkan hasil sesi itu. Kemungkinan besar gabungan antara ain dan tekanan emosi, bukan sihir berat. Aku tidak berani menyebut pasti, kerana dalam ruqyah kita hanya mendiagnos berdasarkan tanda, bukan menghukum dengan yakin tanpa dalil. Langkah kelima, nasihat dan bimbingan. Sebelum sesi berakhir, aku nasihatkan, Khadijah, teruskan berzikir pagi dan petang, jaga solat di awal waktu, dan jangan tinggal al-ma'thurat. Setiap pagi baca 3 qul, ayatul kursi, dan ayat terakhir Al-Baqarah. Ini benteng rohani yang paling kuat. Aku juga pesan, jangan terlalu fikir gangguan. Fokus sembuh dengan mendekatkan diri pada Allah. Kadang Allah izinkan gangguan bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyucikan hati dan membawa kita pulang kepadanya.
Dia angguk perlahan, wajahnya kelihatan lebih tenang daripada awal tadi. Aku tahu Tin, itu bukan kerana bacaan aku, tetapi kerana rahmat Allah baru menyentuh hatinya. Pentuit, begitulah perjalanan diagnosis dalam ruqyah syar'iyah. Bukan dengan menuduh atau memburu jin, tapi dengan ilmu, hikmah dan hati yang tenang. Kembali kepada Allah untuk sembuh sepenuhnya. Return to Allah for complete healing. WhatsApp at +65 9021 3690.